Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so how are you today? Excellent, that's right. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama, insyaAllah, dalam maybe beberapa minit untuk kita berkongsi dan memberi manfaat. Hai, apa khabar? Hai, Zaid, apa khabar Zaid? Nairul, Doni. Siapa ada ni? Norman, apa khabar Norman? Sim pun ada. Hai Sim. Kartik Kugan. Happy holiday. Happy Deepavali to those kawan-kawan India kita. Dan insyaAllah pada malam ni kita akan berkongsi sedikit tentang bagaimana kita nak membina kekuatan diri kita. Apa yang kita perlu kuatkan dan bagaimana dan apa kekuatan sebagai seorang SHO dan sebagai seorang manusia. Because why? Malam ni best kerana apa? Kita akan belajar bagaimana menguatkan diri kita. Kita akan belajar bagaimana nak membina kekuatan pada diri kita. Siapa nak tahu benda tu, bagi tahu. Saya nak tahu. Apa dah? Bagi tahu apa? Saya nak tahu kat situ. Dan insyaAllah, malam ni kita akan berkongsi sedikit tentang bagaimana kita boleh membina kekuatan diri kita dan apa yang kita perlu kuatkan. Especially bila kita berdepan dengan majikan, especially bila kita berdepan dengan klien mungkin. Bukan kalau kita berdepan dengan maybe kontraktor, bila kita berdepan dengan pekerja, berdepan dengan orang kata penguatkuasa ke. So we have to know apa kekuatan yang kita kena bina, apa kekuatan yang kita kena ada. Dan insyaAllah pada malam ni saya akan berkongsikan salah satu perkara yang best. Apa yang kita perlu kuatkan. Okay, so what happen is kekuatan sebenar saya ataupun diri kita sebagai seorang individu, dan saya akan share 5 kekuatan yang perlu ada pada seorang SHO supaya kita lebih confident, kita lebih yakin, kita lebih orang kata percaya diri untuk berhadapan dengan apa juga keadaan. Itu penting. Kenapa? Kalau kita tidak ada kekuatan, kita tidak ada orang kata keyakinan diri, bagaimana kita nak meyakinkan orang lain? Betul? Bagaimana kita nak orang kata memastikan orang lain boleh follow kita? Bagaimana kita nak memastikan orang lain boleh ikut cakap kita? Betul? So itu yang kita kena faham dan kita kena tahu. So bila kita tahu apa yang memberi kuatan pada kita dan kita tahu bagaimana nak menggunakan dia sebaik mungkin untuk kebaikan semua. So therefore tonight kita akan share apa dia? Suatu topik yang best, kekuatan sebenar saya. Okay, so that's why especially sebagai seorang individu, sebagai seorang mereka yang terlibat dalam safety, mereka yang maybe terlibat dalam memastikan keselamatan kesihatan pekerjaan di tempat kerja kita, dan especially dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan COVID-19, dalam keadaan dunia makin mencabar. So therefore we have to understand bagaimana kita boleh membina kekuatan saya. Kekuatan apa? Saya. So therefore, apa yang kita perlu kuatkan dalam diri kita, dalam individu, dalam orang kata diri kita supaya kita boleh bina kekuatan orang lain. Itu penting. Kenapa? Apa yang saya selalu tekankan dalam session saya, kalau kita nak bina sesuatu bangunan, bangunan terdiri daripada dinding. Betul? Dinding terdiri daripada butiran-butiran pasir dan juga simen kemungkinan. Tapi kita kena ingat, setiap butir pasir itu penting untuk menjadikan dia dinding yang kuat. Setiap butir pasir itu penting untuk digilap dan dikuatkan. Kerana apa? Sekiranya setiap butir pasir itu rapuh, bangunan tu akhirnya combination daripada pasir yang rapuh, semua akan rapuh. So that's why we have to understand every single sand penting, dan every single sand have potential to be polished to become a diamond. So therefore we have to understand apa kekuatan yang kita perlu bina. So therefore jangan lupa share juga kat sini. Siapa ada kat sini lagi? So Amir Jazwan macam Fazila Kamsal lah tuan ni. Yalah, dalam OSH ni siapalah nak beri nasihat, betul? Siapalah yang nak beri peringatan? Kalau tidak orang yang kata ada sedikit lah pengalaman, taklah banyak pengalaman, tapi sekurang-kurangnya kita ada keinginan nak berkongsi. Itu yang penting. Ada setengah-setengah tu kadang-kadang fikir, Encik Fakrul ni saja nak sembang. No. Tujuan saya mudah.
Tujuan saya jelas. Saya nak membantu lebih ramai orang untuk lebih baik. Saya nak bantu lebih banyak SHO, OYK yang boleh menjalankan tugas dia dengan lebih baik. Boleh membuat sesuatu dengan ada impact. Faham saya? Memberi manfaat kepada orang lain. Betul? So therefore, kita kena belajar teknik-teknik baru. Kita kena belajar skill-skill baru. Jangan kita masih gunakan teknik-teknik zaman dinosaur. Betul? Kita masih gunakan teknik-teknik yang dah ketinggalan zaman. Contohnya kita gunakan maki hamun, kita gunakan kata-kata yang kasar dekat onsite. Betul? Kita tak menjawab dengan bijak, kita tak menjawab dengan orang kata civilized. So therefore at the end of the day, yang merosakkan profession kita bukan orang lain. Kegagalan kita untuk bertindak secara profesional. Itu penting. So therefore saya amat tekankan, saya selalu menekankan bagaimana kita boleh bina kekuatan diri kita untuk jadi lebih baik. Saya pun dulu bermula daripada SHO. Saya juga bermula daripada orang kata field safety di lapangan dan sebagainya sebelum sampai ke level profesional. So therefore kita faham, kita tahu apa cabaran yang kita perlu hadapi dan bagaimana nak bina kekuatan itu. Okay? So sekurang-kurangnya daripada pengalaman yang saya ada, daripada apa yang anda dapat daripada session saya, insya-Allah ini boleh memberi serba sedikit panduan. Tak perlulah lagi anda semua belaga dinding. Betul? Yang penting selalu saya tekankan dalam session saya apa? Kita try and adjust. Apa dah? Try and adjust. Jangan lagi try and error. Dalam safety, it is too costly untuk you try and error. Yang paling penting adalah kita untuk try and adjust. Adjust supaya ia jadi lebih baik. Adjust supaya ianya jadi lebih tepat. Adjust supaya ianya lebih, orang kata, ada impact. Faham saya? So therefore, we don't have to do and try and error. Isu dia adalah bagaimana kita nak mendapatkan maklumat yang betul. Bagaimana kita nak dapat ilmu yang betul dan skill yang betul. Itu penting. So therefore, pada malam ni, saya akan share setiap individu itu apa kekuatan sebenar yang kita ada. Okay, so that's why it is very important. Tidak kira apa pun latar belakang anda, tak kira apa pun tugasan yang kita ada, we have to understand apa kekuatan kita. Apa sebenarnya yang kita ada untuk kita jadi lebih kuat sehingga kita boleh membantu dan memberi manfaat pada orang lain. Kenapa? Tulis kat bawah tu, sebaik-baik manusia yang boleh beri manfaat pada orang lain. Betul? Dapat. Okay, good. So, apa dia 5 kekuatan yang perlu ada pada SHO? Baik, ambil. Jangan lupa take note benda-benda ni. Okay, siapa yang ada kat sini lagi? Amir Syazwan ada. Lunsai ada lagi. Okay. Arif, apa khabar Arif? You are excellent too. Okay, siapa yang belum kenal saya Fakrul Anwar, mentor Syarif Sanda. And always remember, stay excellent. Apa dah? Excellent. Okay, good. Siapa? Anis ada kat sini. Okay, bagus. Amin pun ada juga. Oh, Cik Bahtiar ada juga. Okay, good. Faizal. Hai, Faizal. Okay, good. So, Anis, saya sudah tinggalkan zaman dinosaur. Bagus. Kenapa? Saya dah bagi tahu, zaman-zaman dinosaur ni kita kena upgrade kepada version yang terbaru. Okay, good. So, bagaimana nak bina kekuatan? Apa kekuatan sebenar yang kita kena ada? Ada 5 kekuatan yang kita perlu ada. Berapa? 5. Tulis kat saya itu. 5 kekuatan. Okay. Kekuatan yang pertama, yang amat penting adalah the thinking skill. Apa dah? Kekuatan untuk berfikir. The thinking. So, dia kata what I think. Ataupun apa yang saya fikir, kekuatan berfikir itu penting. Especially bila kita diberi untuk memilih. Berfikir sama ada positif atau negatif. Kekuatan berfikir untuk membuat keputusan. Betul? Berfikir untuk mempertimbangkan maklumat sama ada boleh diterima ataupun tidak. Kita kena berfikir dengan matang, berfikir dengan rasional. Faham saya? So, kekuatan pertama manusia sama ada yang jadi SHO atau sebagainya adalah kekuatan kita berfikir. Kerana dengan cara kita berfikir, dia akan trigger the next move. So, that's why kekuatan yang pertama adalah what I think, atau kekuatan berfikir. So, therefore, bila kita fikirkan sesuatu, dia akan menjadi titik permulaan untuk kita mengambil tindakan. Kita akan share tu nanti. Anda partikel lepas. Kerana apa? Pemikiran amat penting. So that's why amat penting pemikiran yang bersih. Amat penting pemikiran yang betul. Amat penting juga pemikiran yang always positif. Kerana apa? Kita dihidangkan banyak perkara. Yang bagus, yang tak bagus. Yang negatif, yang positif. Yang maybe yang menyebabkan kita down, menyebabkan kita up. Betul? Ada keadaan kita gembira, ada keadaan kita duka. Faham saya? Dan first yang paling penting adalah how kita think.
Kerana apa? Di sini bermulanya sesuatu movement. Di sini akan bermulanya triggering factor. So that's why saya always tekankan, bila kita nak berkomunikasi dengan manusia, kita kena belajar psikologi. So that's why dengan psikologi kita faham manusia. So kekuatan yang perlu ada adalah kekuatan untuk berfikir. Dan juga ataupun secara lain adalah kekuatan psikologi. Penting. Kerana apa? Walaupun orang itu orang yang maybe tidak upaya. Faham saya? Maybe orang tu tak ada tangan atau tak ada kaki. Tapi kalau thinking dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. So, tindakan dia seterusnya akan lebih luar biasa. Betul? So, therefore we have to understand, kekuatan kita yang pertama adalah kekuatan kita untuk berfikir. Bagaimana nak berfikir? Bagaimana kita nak hack pemikiran ni? Benda tu kita boleh lakukan. That's why kadang-kadang kita kena belajar juga psychology defense. Kita kena belajar juga bagaimana kita nak feed the information yang betul dalam kepala otak kita. So, that's why every session saya, dalam training saya, selalu saya tekankan apa dia? Kita ada self-declaration untuk setting pemikiran kita dan setting perkara-perkara lain yang penting. So, therefore, pertama adalah apa? Kekuatan berfikir. Perlu ada. Dan berfikir ni, dia bukanlah sesuatu yang kita dilahirkan terus ada. Kita kena faham, pemikiran boleh dibentuk dan boleh dibina. So, that's why we have to understand, kekuatan yang pertama yang kita kena ada, sama ada sebagai SHO atau sebagai manusia, adalah kekuatan untuk berfikir ataupun the thinking skill. Dapat. So, apa yang ada dalam kepala otak manusia? Next time saya akan share the 6 psychology steps. How to understand that particular concept dalam the thinking skill. Dan thinking pun ada banyak cara dan ada banyak faktor yang kita boleh share nanti. Okay, good. So, yang kedua. Okay, siapa nak yang kedua? Beritahu saya nak yang kedua. Okay, good. So, number one apa? The skill, the thinking skill. Good. Because why? Bila kita fikir, kita akan bina kekuatan daripada pemikiran tu. Okay, yang kedua. Okay, siapa nak lagi yang kedua? Beritahu saya nak yang kedua. Macam tak nak je. Tak payahlah. Okay, so love, like banyak-banyak dulu dan share. Jangan lupa. Anda artikel 4. So, kekuatan yang kedua yang kita kena bina adalah kekuatan apa dah? Emosi. Penting. Ataupun kita punya kekuatan emosi. Kekuatan dalaman kita. So, bagaimana kita boleh dapat kekuatan emosi kita? Okay, kekuatan emosi hanya boleh dibina, boleh dibentuk bila kita tenang. Kalau emosi kita kacau, faham saya? Kita tidak akan mempunyai kekuatan yang jelas. Kita tak akan boleh membina keinginan yang kuat. Emosi akan memberi kekuatan dari segi keinginan yang kuat. Emosi memberi kekuatan dari segi kesabaran. Emosi memberi, orang kata, kekuatan dari segi ketenangan. Emosi memberi kekuatan dari segi mencapai sesuatu. Orang dapat katakan. So yang saya pernah share apa dia? The big why. The big why perlukan emosi. So that's why kalau kata emosi kita tidak kuat untuk sesuatu, kita akan mudah kecewa. Kita akan mudah gundah gulana. Maksudnya kita akan mudah down. Kerana apa? Emosi kita tidak cukup kuat. So that's why minta maaf kepada mereka yang Muslim, untuk kuatkan emosi apa dia? Banyakkan zikir, betul? Banyakkan selawat, betul? Banyakkan orang kata bersangka baik, betul? On that particular thing. So indirectly kita akan mempunyai emosi yang kuat. So that's why bila kekuatan emosi itu ada, itu yang kadang-kadang bila kita buat sesuatu, kita buat sungguh-sungguh. Bila kekuatan emosi itu ada, kita buat sesuatu, buat dengan terbaik. Dan bila kita buat sesuatu tu, kita boleh menepikan benda-benda yang negatif untuk memastikan emosi kita sentiasa kuat. So that's why, bagi satu kedua, kekuatan sebenar kita sebagai manusia adalah kekuatan emosi. Dan emosi penting. Macam saya selalu share. Kenapa? You kena tahu you punya big why. You kena tahu the reasoning why kita dilahirkan. Betul? Especially kepada yang Muslim. Kenapa kita dilahirkan? Kita dilahirkan untuk buat dua perkara je. Buat berapa perkara? Dua perkara saja. Tulis kat situ. Saya dilahirkan untuk buat dua perkara. Berapa perkara? Dua perkara. Bukannya banyak sangat pun. Memanglah kita buat macam-macam. Betul? Dalam safety kita buat site inspection. Dalam safety kita buat empowerment, kita punya safety committee. Dalam safety kita buat meeting. Dalam safety kita buat toolbox. Kita buat banyak perkara. Tapi sebenarnya tujuan kita hidup ni untuk dua saja. Berapa banyak? Dua saja. Apa dia? Pertama, untuk buat amal. Yang kedua, untuk buat ibadah. Betul? So, ibadah, benda-benda yang wajib yang kita kena buat, yang kita kena jalankan.
Sembahyang, puasa, solat, zakat. Betul? All that particular part yang ibadah. Tujuan kita untuk menghambakan diri. Faham saya? Kepada pencipta. Betul? On that particular part. So, pertama untuk ibadah. Kalau pada yang non-Muslim tu untuk you punya percaya ataupun you punya good deed. Faham saya? Ibadah juga boleh katakan good deed. Faham saya? Yang kedua adalah untuk kita buat apa? Amal soleh dan nahi mungkar. Betul? So, itu saja. So, apa yang kita buat bila kita buat training, kita buat induction, kita buat meeting, bayangkan itu adalah sebagai amal soleh kita. Dan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Betul? So, kita kena buat dua. Buat amal dan buat ibadah. So, niatkan benda tu. Dan benda tu akan always memberikan keteraman pada diri kita. Dan bila kita buat amal, ma'ruf dan nahi mungkar, memang ada dugaan. So, we have to be strong untuk dugaan itu. Okay, boleh? So, that's why emosi kena kuat, keinginan kena tinggi. So, therefore, apa pun yang berlaku, kita akan bangkit dan buat lagi. Buat, bangkit dan bangun lagi. Orang kata jatuh dan bangkit lagi. Jatuh dan bangkit lagi. Itu penting. Betul? Okay, good. Okay, siapa yang ada lagi? Anis. Yes, that's why kalau emosi ni lemah, tak cukup kuat. So that's why kena selalu istighfar, kena selalu selawat, faham tak? Dan juga kena bangun malam. Orang Islam kita kena bangun malam, betul? Dan kepada yang non-Muslim, you kena selalu pray ataupun anda kena selalu kuatkan emosi kita. Kerana apa? Bila emosi kita kuat, apa pun kita akan boleh hadapi. Kerana itu adalah kekuatan dan ketenangan hakiki. Faham tak? Dapat, boleh? Okay, good. Siapa? Bye-bye. Buat amal dan ibadah. Oh, berarti. Betul. So, jadi kalau kita buat dua je. Buat amal dengan buat ibadah. Ibadah benda yang wajib. Amal apa tindakan kita. Amal ma'ruf dan nahi mungkar. Betul? Itu saja. Okay? Next. Kekuatan kita yang ketiga. Apa kekuatan yang ketiga yang kita kena bina, yang kita kena ada? Dan selalu saya tekankan. Dan saya mohon maaf kadang perkara-perkara ini tak diajar dengan formal. Benda ini tidak diajar dengan jelas. Faham kan? Kekuatan ketiga adalah kekuatan berkata-kata ataupun kekuatan berkomunikasi. Yang ketiga. Tulis kat situ. Apa dia? Kekuatan berkomunikasi ataupun kekuatan berkata-kata. Betul? Penting? Penting. Kenapa? Dengan adanya kata-kata yang bagus, kita boleh connect. That's why dalam kita punya intensive OSH professional, kita belajar on impactful communication. Kenapa? Komunikasi adalah power to connect. Apa dah? Power to connect. Untuk connect dengan apa? Connect dengan pemikiran. Connect dengan apa? Connect dengan emosi. Betul? On that particular part. So that's why bila kita sampaikan sesuatu, kita sampaikan dengan penuh emosi. Faham tak? Jadi dia memberi kesan yang lebih mendalam on that particular things. Lain manusia, lain level dia, lain kedudukan dia, lain interest dia, lain perkara yang kita sampaikan dan berkomunikasi. That's why saya selalu tekankan. Kalau dengan finance manager, dia punya komunikasi berbeza. Kalau kita dengan managing director, lain dengan top management, dengan project director, lain pula. Dengan worker, komunikasi kita lain. Tujuan dia adalah untuk memastikan komunikasi itu ada connection. Faham tak? So that's why number 3 adalah the power to communicate. Ataupun the power to connect. Ataupun kuasa untuk berkata-kata atau berkomunikasi dengan baik. So, kadang-kadang masalah kita adalah kita selalu talk, cakap. Cakap dengan komunikasi adalah dua perkara berbeza. Apa dia? Cakap dengan berkomunikasi. Dua perkara yang berbeza. Tak sama So we have to understand that concept. Kadang-kadang kita ingat kita buat briefing dah cukup bagus. Kita buat induction dah cukup bagus. Kita buat meeting dah cukup bagus. Sedangkan kita tidak communicate. Kita cuma apa dia? Talking just untuk melepaskan orang kata apa yang kita nak sampaikan dan kita merugikan masa kerana bila kita talk dia tidak ada impact. Tapi bila kita communicate dia akan ada impact. Itu yang kita nak. Communication is about impactful communication. We are not just talking. If the communication don't have impact, you are only talking. Maksudnya on that particular part. Itu penting. So therefore, kalau kita nak belajar komunikasi dengan lebih baik, so therefore, saya anjurkan anda juga jangan lupa untuk join kita punya sesi apa dah? Ya, sesi intensif. Ingat program intensif yang saya dah jemput? Berapa kali saya dah jemput Dalam program intensif ni kita akan belajar bagaimana nak berkomunikasi dengan impact.
Kita akan belajar juga on the leadership. Kita akan belajar juga on the psychology. 3 in 1. 3 daripada 5 the pillar yang kena ada. So therefore, jangan lupa untuk join this particular session. Jangan lupa, jangan lepaskan untuk belajar this particular part. Bila benda ni ada? Pada 12, 13 dengan 20 Disember. Dan 15 CEP insyaAllah kita tengah apply. Dan tolong jangan lepaskan untuk belajar benda ni. Kenapa? Kadang-kadang orang tanya saya, Cik Fakrul, dalam keadaan down ni apa saya nak buat? Oh, Cik Fakrul, dalam keadaan ekonomi tak menentu ni apa saya buat? Dalam keadaan macam ni, kita belajarlah. Faham saya? Kita sediakan diri kita. Kerana apa? Hidup ni umpama roda. Tulis kat situ. Hidup umpama roda. Ada masa naik, ada masa turun. So, masa turun untuk kita, masa untuk bersedia. Masa turun adalah masa kita untuk menyiapkan diri kita. Membuat persiapan yang sebenar. Faham saya? Jadi, bila dapat peluang nanti, kita dah boleh roll out dan kita dah bersedia dah. Ini tak, bila tak baru terhegeh-hegeh on that particular part. Ada ke? Ini yang dah orang kata dah hangat dah pula. Okay, good. So, kekuatan yang ketiga yang kita kena ada, apa dah? Kekuatan untuk berkomunikasi. Berkomunikasi dengan impact. Berkomunikasi dengan bagus. Berkomunikasi dengan memberi kesan yang sebenar pada orang lain. Betul? On that particular part. Okay, boleh? Okay, so cukuplah kot. 3 je cukup kot. Okay. Siapa nak lagi kekuatan yang lain? Lagi 2. Siapa nak? Siapa nak tulis saya? Saya nak lagi. Tulis kat bawah tu. Kalau tak, kita cukuplah kot. Kita simpan lagi 2 lah pada masa akan lain. Boleh? Okay, siapa nak tulis itu? Saya nak lagi. Dan kita akan share lagi extra lagi. Yes. On that part. Okay, macam tak nak je, tak apalah. So, maybe anda tak nak, dah cukup pandai kot. Okay. Dah cukup power kot. Okay, nak? Okay, so nampak SIM dengan Ani saja yang nak. Okay, yang lain tak nak, tak apalah. Nanti kita PM je lah. Kita PM je lah. Okay, boleh? Nak? Okay, good. So, apa lagi kekuatan yang kita kena bina? Kita dah cover tadi 3. Tolong tulis kat situ. Apa yang pertama? Kekuatan berfikir. The thinking skill. The psychology punya skill. So, kita kena belajar. The thinking head. The problem solving. All that particular part. Kedua adalah apa? Emosi. Bagaimana nak bina kekuatan emosi. Bagaimana nak bina, orang kata, the hidden power. Betul? On that part. Bagaimana nak buat sampai tentukan kita punya big why. Betul? On that part. Dan bagaimana nak memastikan emosi ini tenang. So, penting. So, that's why power yang kedua adalah the power of emotion. Ataupun emosi. Yang ketiga tadi saya bagi tahu apa dah? Kekuatan berkomunikasi. Kekuatan berkata-kata. Dan kita hendak belajar berkomunikasi. Bukannya kita nak bercakap, talking. No? On that part. Yang keempat. Which is also very important. Yang memberi kekuatan pada seseorang. Ataupun kepada saya, pada seorang individu. Saya tu bukan maksud saya lah. Saya ni cuma anda cakap saya. Mana diri anda lah. Faham saya? Setiap manusia tu. Saya. Faham saya? On that part. So, kekuatan yang keempat yang amat penting juga adalah dipanggil kekuatan tindakan. Ataupun perbuatan. Ataupun dipanggil the power of do. The power of implementation. So, that's why amat penting kita bertindak dan apa yang kita tindak itu menjadi contoh pada orang lain. Amat penting apa yang kita bertindak. Yang kita bertindak itu especially bila kita menjadi seorang leader mesti visible pada orang lain. Dan bila kita bertindak itu, tindakan itu mesti menunjukkan kematangan kita. Tindakan itu mesti menunjukkan keyakinan kita. Bertindakan itu menunjuk juga credibility dan juga kematangan kita. Penting. So that's why yang keempat adalah dipanggil the power of action ataupun kuasa bertindak. So that's why bila kita dapat sesuatu maklumat, kita buat dengan cepat. Kita bertindak dengan pantas. Faham saya? So indirectly, dia akan membantu kita untuk memberi inspirasi pada orang lain. So that's why kekuatan yang keempat kita kena ada adalah kekuatan tindakan. Okay? So benda tu kena tunjuk. That's why kadang-kadang kalau benda yang baik ni kita kena coach. That's why bila buat sesuatu tu jangan setakat kita buat. Saya selalu tekankan jadi seorang coach yang bagus. Jadi seorang mentor yang bagus. Ingat? Kita bukan setakat cakap, kita tunjukkan tindakan dan kita bina tindakan orang lain dengan cara coaching. So that's why dalam sesi saya tekankan apa? Say what I say, do what I do, and do what I say. As a platform of
coaching. Klik kat situ. Okay, kuasa tindakan dan kita bertindak dan kita bantu orang lain untuk bertindak. Itu penting. Bukan kita just talking, tapi orang tak kisah pun. So that's why penting yang keempat kekuatan kita lah kekuatan untuk bertindak. Dan tindakan kena visible. Tindakan untuk kita bantu orang lain dengan cara coaching. Dan tulis kat situ, coaching boleh digunakan dengan cara apa? Say what I say, do what I do, and do what I say. So that is the simplest method of coaching. Boleh ke ni? Okay, good. Dan last kali, yang amat penting. Kekuatan sebenar, bagaimana kita boleh bina kekuatan sebenar kita, boleh kita bina kita punya kekuatan untuk tim kita, bina kekuatan safety dalam organisasi kita. Ini penting. Okay? Dia panggil apa? Yang kelima. Siapa nak yang kelima? Beritahu, saya nak yang kelima. Okay, yang kelima is the the power of belief. Faham tak? Ataupun orang kata kuasa mempercayai, belief. Okay, the power untuk mempercayai sesuatu. So that's why bila kita percaya, kita boleh jadi seorang yang excellent dan kita akan berusaha untuk jadi seorang excellent. Kalau kita percaya bahawa kita seorang profesional, so kita akan berusaha untuk menunjukkan kita punya karakter dan kredibiliti seorang yang profesional. So that's why it's important that we have to believe. Kita kena percaya. Kerana orang yang percaya, dia akan bina sesuatu menuju ke arah apa yang dia percaya. Dan dia akan menunjukkan kekuatan dia to do that particular part. So that's why amat penting untuk kita bina kepercayaan diri, kepercayaan orang lain. Bagaimana? Ada banyak cara. Contohnya kita letak vision, mission, betul? Kita letak juga orang kata tindakan yang betul. Kita boleh set the example of others, faham? Kita boleh juga empower people, isn't it? So, the number 5, the power of belief atau kekuatan untuk membina kepercayaan diri, kepercayaan kepada orang lain dan kepercayaan kepada apa yang kita percaya. So that's why kalau dalam agama kita ada belief itulah, belief tentang Allah, belief tentang Rasulullah, betul? Belief tentang apa kepercayaan kita tentang. So penting kerana dengan power of belief, all will fall into parts. Kalau kita yakin kita seorang yang hebat, kita yakin kita seorang yang boleh melaksanakan dengan bagus, so kita akan buat apa juga cara untuk menuju ke arah itu. Dan macam mana saya beritahu, bila dalam kegelapan cari cahaya. Tulis kat situ. Betul, memang kita believe macam-macam. Lepas tu kita gelap. Kalau gelap nak buat apa? Bila dalam kegelapan cari cahaya. Apa dia cahaya? Ilmu. Faham tak? Guru dan mentor yang bagus. Buku. Faham tak? On that particular part penting. Dan ni saya pernah cover dah. So that's why siapa-siapa yang belum lagi pergi ke YouTube saya, tolong pergi ke YouTube. Pergi ke Mega Mekah TV. So you boleh tengok YouTube kat sana, banyak saya share tentang respect, all that particular part. So banyak jawapan yang saya dah beri kat sana. Tolong pergi dekat sana dengan share, faham? So therefore benda tu boleh bermanfaat dan anda boleh bina kekuatan. Contoh macam nak dapatkan respect orang, so ada di sana. Okay. So therefore yang kelima, yang empat penting adalah kekuatan atau the strength, the power to believe. So therefore saya percaya salah satu kekuatan yang kena ada dalam any organisation, dalam any SHO adalah belajar berkaitan dengan sistem. Ingat, dengan sistem kita boleh menguruskan seorang, dua orang, tiga orang dan ramai orang. Betul? So that's why always remember, cara kita berfikir, cara kita menjaga emosi kita, membina kekuatan emosi kita, cara kita berkata-kata, berkomunikasi, cara kita bertindak, dan cara kita meletakkan kepercayaan. Meletakkan sesuatu yang bakal kita capai. Belief is very important. Kerana ini akan membina kekuatan sebenar sebagai seorang manusia. Okay. So that's why kat sini dia panggil the 5 pillar on that particular part. Okay. So alhamdulillah. So malam ni, dan lagi satu pesanan saya, jangan lupa siapa-siapa yang belum lagi belajar ISO 45000 ataupun nak mengulang kaji ISO 45000, kita akan ada sesi ISO 45000 dengan 5 CP. Minta maaf, 5 CP akan berlaku pada 28 November ni online. So anda boleh join. So jangan tak join. So indirectly perkara ini akan membantu anda untuk menguruskan tempat kerja dengan lebih baik.
Kita akan belajar ISO 45 Awareness with Impact. Bagaimana nak lakukan sesuatu dengan lebih baik dengan impact. Dan siapa-siapa yang nak belajar The 5 Pillar, jangan lupa untuk dapatkan buku The 5 Pillar. Okay, so The 5 Pillar of Excellent SHO yang memang saya dah sediakan. Siapa yang dah ada, tunggu. Kita akan buat soft launching pada 25 bulan nanti. Ini adalah pre-launch. So, belum siapa yang dah ada, tolong daftar dulu. Tolong orang kata dapatkan, berikan anda punya maklumat. So therefore, bila kita publish that particular book, jadi anda dah bersedia on that particular thing. Okay, boleh? So alhamdulillah, so kita dapat berkongsi pada malam ni. Semoga apa yang saya kongsi pada malam ni bermanfaat. Okay, always bina kekuatan diri kita sebelum kita boleh membina orang lain. Always remember, kita jangan banyak komplain, kita banyak membina diri kita. Faham saya? Itu penting. Always remember, yang pertama adalah the power of thinking. So therefore, pastikan apa yang kita fikir memberi manfaat kepada kita, apa yang kita fikir memberi manfaat kepada orang lain. Dan ada banyak perkara negatif yang akan datang yang akan mengganggu pemikiran kita. We know how to deploy the psychology defense. So therefore, kita akan belajar benda tu masa dalam program intensif SHO Berani 2021 untuk menyediakan anda pada tahun depan. Okay, good. So, siapa-siapa yang ada soalan, anda boleh letak dekat bawah tu. Siapa-siapa yang ada dekat bawah ni juga, yang ada kat sini yang perlu saya share, boleh tulis kat sini apa yang anda nak saya share lagi, supaya saya boleh bantu anda memberi manfaat lebih ramai SHO, pada lebih ramai lagi tempat kerja, pada lebih ramai lagi majikan, supaya kita dapat pastikan keselamatan dan kesihatan tanggungjawab saya, anda dan kita semua. Okay? So, alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita dapat berjumpa pada malam ni. Okay, siapa yang ada, terima kasih. InsyaAllah. Yes. Okay, kita jumpa lagi pada sesi akan datang, insyaAllah. Dan stay safe, stay healthy, and stay excellent. Okay? And always remember the power to choose. Because why? I choose to be excellent right now. Faham saya? So, the power of action. Kau sedinakan. Okay? So, jumpa anda dalam session saya akan datang. Jangan lupa join kita punya sesi intensif yang akan bawa anda ke level yang seterusnya, insyaAllah. Okay? So, jumpa lagi. Bye.